Baik, kes jangkitan virus COVID-19 dalam kalangan khususnya bagi golongan bayi dan juga kanak-kanak kini cukup membimbangkan dan menjadi antara golongan yang berisiko dijangkiti virus COVID-19 selepas warga emas. Dan kalau diikutkan sebelum ini data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana menunjukkan seramai lebih daripada 48,261 orang kanak-kanak dan juga bayi telah pun terjangkit COVID-19, di mana 6,290 adalah merupakan bayi yang berumur 18 bulan ke bawah. Dan untuk kita bercakap tentang perkara ini, sudah tentu di talian pada ketika ini adalah Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sarwar. Dr. Muhammad Iqbal adalah pakar perunding pediatrik Hospital Pakar KPJ Damansara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, sebelum kita bercakap tentang perkara yang lebih besar berkaitan dengan apa cara ataupun langkah terbaik untuk setidak-tidaknya mengurang angka positif COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak dan juga bayi ini, tetapi untuk waktu ini, bagaimana Doktor melihat kepada keadaan semasa, melihat kepada kes ataupun statistik yang diumumkan oleh dan juga yang telah dikongsikan oleh KKM ini sudah tentu melibat dan kita melihat kepada angka lebih pada 40,000 kanak-kanak dan juga bayi yang terjangkit COVID-19 ini. For me, dia satu angka yang bukan yang surprising, bukan yang benda besar. Benda ni lagi banyak virus dalam komuniti, lagi banyak virus dalam masyarakat, lagi banyak golongan-golongan tertentu akan kena virus itu. Tak semestinya budak-budak atau bayi lebih cenderung dapat COVID-19. Risiko dia orang sama dengan orang lain, orang dewasa, orang emas, warga emas, risiko dia sama. Tapi bila kita tak dapat menahan penularan COVID-19 dalam masyarakat, jadi golongan-golongan budak-budak, bayi akan lebih terkena, akan lebih terkesan. Jadi langkah-langkah yang kita nak buat untuk menangani masalah ini di kalangan budak-budak adalah juga langkah-langkah yang kita kena buat untuk menangani penularan COVID-19 dalam masyarakat. Jadi kalau kita kurangkan risiko spread of the illness dalam masyarakat, kita akan kurangkan penularan COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Doktor, kalau melihat kepada perkembangan semasa dan apa yang telah dikongsikan oleh doktor, kita melihat kepada saranan ataupun nasihat daripada pihak berkuasa seperti KKM. Malah Tan Sri Dr. Noor Hisham juga sentiasa menyarankan supaya ada kawalan kendiri yang perlu dilakukan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Adakah kawalan kendiri ini satu mekanisme ataupun pendekatan yang paling terbaik untuk memastikan kes COVID-19 positif dalam kalangan kanak-kanak ini dapat dibendung secara keseluruhannya? Saya rasa ada dua faktor yang penting yang saya rasa penting untuk menangani masalah penularan COVID-19 ini. Pertama is our self control. Kita benda-benda yang biasa, basuh tangan, memakai mask, memakai topeng dengan cara yang betul, jangan kita ikut hendak nak keluar rumah, jadikan SOP di rumah, keep at home, bila nak batuk, cover your mouth, selalu basuh tangan, pakai sanitizer yang at least 60% alcohol. Benda-benda ni dah disarankan daripada masa dulu lagi. Tapi mungkin kerana kita leka, kita tak buat benda ni. Jadi bila tak buat benda ni, penularan tu bertambah. Simple thing. Pakai mask, pakai topeng. Untuk budak-budak disarankan, budak-budak yang 2 tahun ke atas pakai topeng. Dan sekarang saranan yang paling baru, pakai topeng 2 lapis. Yang dalam pakai topeng yang disposable, yang luar tu pakai topeng kain kan. Ini tunjuk kajian menunjukkan pakai topeng 2 lapis ni lebih efektif. Yang lebih penting daripada benda tu, yang bukan lebih penting, yang penting dengan benda-benda yang kita mention tadi adalah vaccination. Lagi cepat kita vaksin masyarakat, lagi cepat orang-orang dapat herd immunity, lagi kurang penularan COVID-19 dalam masyarakat. Jadi bila less COVID-19 dalam masyarakat, budak-budak kecil yang tak boleh lagi dapat vaksin, dapat protection, dapat dilindungi daripada
angkara COVID-19 ini. Doktor, tadi doktor mengatakan perlunya untuk kita melihat kepada norma baru ataupun SOP-SOP seperti memakai 2 kali ataupun dua topeng muka. Adakah perlu untuk memakai topeng muka walaupun berada dalam kawasan rumah ataupun berada dalam rumah pada pandangan doktor? Untuk saya, kalau dalam rumah, dalam lingkungan orang-orang yang bersama-sama keluarga, tak perlu. Tapi kalau kita nak bercampur dengan orang lain, bila kita keluar rumah, pergi ke taska, pergi ke sekolah, pergi ke mungkin tempat-tempat luar, dan kita perlu pakai benda tu. Dan kalau boleh, kalau boleh stay at home. Macam dah ikut saranan our Prime Minister, supaya jangan kalau boleh keluar rumah tanpa sebab. Jadikan lebih kepada kawalan sendiri. Tak perlulah SOP-SOP kerajaan yang memaksakan kita duduk rumah. Kalau tak ada urusan penting, stay at home. Doktor, kita mungkin tinggal lagi 2 minit yang terakhir ini. Mungkin doktor, kita melihat kepada imuniti kelompok ataupun perkembangan semasa program imunisasi ini. Kita tahu perjalanan untuk menuju imuniti kelompok itu begitu jauh disasarkan menjelang hujung tahun ini. Tapi dalam satu pandangan daripada pakar-pakar lain, kalau kita nak melihat kepada imuniti kelompok itu perlu dilakukan dalam skala yang lebih kecil di peringkat bawahan, iaitu di peringkat keluarganya dahulu. Bagaimana Datuk melihat kepentingan untuk ibu bapa ataupun adik-beradik yang berusia lebih pada 18 tahun ke atas untuk daftar segera dan juga mengambil vaksin COVID-19? Datuk. Saya rasa saya terkesan juga dengan bila dengar berita yang saya dapat daripada portal-portal berita yang menunjukkan ramai orang yang dapat appointment vaksin tapi tak hadir. Banyak orang yang tak datang bila dapat appointment untuk vaccination. Jadi rugi. Kita ni dalam pandemik COVID-19 ni dah lebih daripada setahun lebih. The only way out is through vaccination. Tanpa vaccination, kita akan dapat kena hidup dalam lingkungan SOP sampai bila-bila. Siapa nak macam ni? Jadi saya nak harapkanlah masyarakat di luar tu fokus kepada vaksin. Tak kisah vaksin yang mana. Pfizer ke, Sinovac ke, AZ ke. Ambil peluang untuk ambil vaccination tu. Bila kita ambil vaksin itu, sebagai orang dewasa, kita akan melindungi anak-anak kita yang kecil yang pada masa ini masih tak ada lagi peluang untuk ambil vaksin tersebut. Jadi kalau kita sayang anak-anak kita, kalau kita sayang orang tua kita, tolong ambil peluang untuk grab the opportunity for vaccination. Itulah saya misaran yang amat-amat penting. That is the only way that we can come out of this pandemic, through vaccination. Okey, baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sawar. Datuk Dr. Muhammad Iqbal adalah pakar perunding pediatrik Hospital Pakar KPJ Damansara, dan mana kita bercerita ataupun kita berbincang mengenai kes-kes yang melibatkan golongan kanak-kanak dan bayi secara khususnya yang terjangkit daripada COVID-19 secara keseluruhannya.